Kawan, mana pula? Aku tak jumpa. Oh. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang Puan. Waalaikumsalam. Kelas ni ada berapa orang? Waalaikumsalam Puan. Berapa orang ada dalam kelas ni? 26 orang. 26. Okey, seorang lagi. 2 orang lagi masih belum masuk kelas lagi nampaknya. Ada 2 orang lagi. Okey, seorang lagi. Assalamualaikum Puan. Maaf lambat sikit. Ya? Maaf lambat masuk sikit. Okey. Okey saya rasa seorang lagi tak masuk lagi nampaknya. Okey ya. So untuk taklimat pada petang ini, jadi saya serahkanlah kelas ini kepada Encik Wan Ahmad Faizal. Okey, Cik Wan Ahmad Faizal. Alamak, Okey ya. Saya ingatkan Okey. Puan nak ambil. Saya tak standby lah apa benda jadualnya. Jadual belum lagi ada kot sebab awak semua dah mendaftar khusus ke? Belum ni. Belum. Belum Puan. lagi yang masih belum mendaftar khusus Cik Wan. Memang kita tak dapat sediakan Belum, jadual Puan. lagi. Tapi untuk briefing sekejap tu boleh. Okey. Saya present dululah sikit. Okey. Lepas tu saya sambung. Okey, Cik Wan Ahmad Faizal. Ya. Okey. Cari filenya. Sekejap ya. Mr. Break ni tak betul ni. Tak apalah, saya delete dulu sekejap. Tada. Okey. Tarikh kita sepatutnya 7 kan. Okey. Sekejap. Window apa ni, office baru ni lain sikit lah. Okey. Saya nak movekan kepada window jadual amal. Okey. Saya harap awak nampak lah. Teng. Okey. Admin, Dina. Sekejap ya. Nak bagi besar. Mana nak besarkan ni? Mana tak boleh besarkan lah. Okey. Sisi ni ikut lama ni. 40 172. Okey. Saya rasa boleh nampak
jadual ni macam mana nak mengecilkan dia. Okey, auto hide. Sebesarkan sikit lagi. Macam mana besarkan ni? Okey, saya ingat semua nampak lah. Okey, kalau siapa yang pakai laptop tu boleh nampak. Siapa yang pakai handphone tu susah sikit nampak. Okey, so untuk kerja bengkel ni ataupun kerja makmal ni, kita ada 3 komponen makmal lah. Okey. Komponen pertama structure dengan Puan Farizan. Lepas tu kita ada komponen untuk hidrolik dengan Puan Sarimah. Dan yang ketiga komponen untuk water quality lab. Okey. Ataupun ujian kualiti air dalam makmal saya ni. Oleh saya. Okey. Ni agihan kumpulan ni kita tak dapat buat lah sebab list nama yang saya tengok dalam pukul 11 tadi, dekat-dekat pukul 12 tadi ada lebih kurang dalam 6 orang je yang baru daftar. So saya tak boleh lagi lah nak buat kumpulan ni. Tetapi untuk agihan ni nanti, contohnya untuk H1 sampai H3, H1 kita ada uji kaji untuk menentukan ciri-ciri air, iaitu ciri-ciri seperti ketepatan. Okey, uji kaji yang kedua untuk hidrolik ialah daya hidrostatik, okey, dan juga daya daripada water jet. Okey, dan uji kaji yang ketiga ialah uji kaji aliran open channel ataupun aliran saluran terbuka. Saya difahamkan ada 5 uji kaji, tapi mungkin akan dipilih 3 lah. Okey, yang itu bergantung pada Puan Sarimah. Contohnya kita pada minggu pertama ni minggu briefing. So briefing ni ialah nak letak nama ahli kumpulan berapa orang. Tapi sekarang ni kita terpaksa buat online. Okey, so buat online ni lebih kurang macam ni lah. Okey, so minggu depan tu maksudnya kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C akan buat uji kaji dengan Puan Sarimah. Contoh, ini saya beritahu contoh, bukan yang sebenar. Okey, kemudian macam satu kelas ni dia akan terpisah kepada 3 bahagian. Structure, berapa kumpulan, mungkin 4 kumpulan. Hidrolik mungkin 4 kumpulan juga, dan water quality saya cuma 1 kumpulan saja. Okey, tapi itu yang sepatutnya lah yang berlaku kalau kita face to face. Okey, dan untuk structure oleh Puan Farizan, so dia akan buat uji kaji bersama kamu. Untuk uji kaji yang pertama ni S1, lepas tu kumpulan, katakan kumpulan D untuk S1, kumpulan E kat sini. Oh shit. Kumpulan E kat sini ni dia akan pergi pada kumpulan E ni, dia akan buat uji kaji yang kedua. Okey, dan kumpulan F ni dia akan buat uji kaji yang ketiga. Okey, mungkin S1 ni, uji kaji S1 ni ada 2 kumpulan. Puan Farizan nak dia nak buat 2 kumpulan. Kemudian S2 ni pun sama, dia nak buat 2 kumpulan. Ataupun Puan Sarimah, okey, fluid karakteristik ni Puan Sarimah nak buat 2 kumpulan. Okey, hydrostatic force and water jet force mungkin dia nak buat 2 kumpulan. Tak apa, mana-mana pun boleh. Okey, nanti tengok kepada keperluan lah. Okey, dan yang ketiga pun sama jugalah. Untuk S3 ni, S ni structure. Okey, structure untuk uji kaji structure yang ketiga ni mungkin Puan Farizan nak 1 kumpulan ataupun nak 3 kumpulan. Katakanlah, okey. So 3 kumpulan dalam 4, 12 orang. Tapi untuk makmal saya, lain sikit lah. Saya kena buat 1 kumpulan sahaja sebab 1 kumpulan ni dia dah makan penuh untuk full time tu 2 jam. Okay. 1 kumpulan tu memang dia akan makan masa 1 jam suku ataupun 1 jam setengah. So makmal dengan saya akan buat terus 3-3 ni. Sepatutnya ada WQ1, WQ2, WQ3. Tetapi untuk tujuan
uji kaji yang lebih telus, lebih logik, satu sampel air tu kita akan buat 3 terus ujian. Okey. Takkanlah minggu ni kita ambil air sungai, kita test utility. Minggu depan kita ambil air sungai yang sama, kita test pH. Minggu yang ketiga kita ambil air sungai yang sama, kita test untuk dissolve oksigen. Tak betul lah tu. Okey. Kita ambil satu sampel, kita buat 3 uji kaji terus. So satu kumpulan bila datang ke makmal saya, kalau datang lah, okey. Dia akan buat terus 3 uji kaji. So kumpulan tu mungkin akan datang sekali sahaja, lepas tu tak datang dah. Okey, kumpulan lain pula datang. Okey. Sebab bila dia datang tu dia akan buat terus 3 uji kaji. Yang mana 3 uji kaji ni dia tidak boleh dipisahkan. Okey, untuk makmal saya ada lagi ujian makmal yang sepatutnya kena buat, tetapi memandangkan masa yang agak terhad, saya cuma buat 3 sahaja uji kaji. Uji kaji untuk kekeruhan, uji kaji untuk menentukan nilai pH dan uji kaji untuk menentukan oksigen terlarut. Nampak macam banyak sekaligus saya buat, tapi sebenarnya agak senang lah sebab uji kaji saya ni tidak melibatkan pengiraan yang banyak. Okey, tak kisahlah kalau kat sini minggu ke-4, minggu ke-5, minggu ke-6 katakan semua nak buat, itu terpulang kepada budi bicara lecturer masing-masing. Dan untuk saya ni, kalau dah secara online macam ni, mungkin saya akan buat uji kaji secara demonstrasi dalam Google Meet. So maknanya kesemua orang akan mendapat bacaan untuk kekeruhan yang sama, bacaan untuk turbidity yang sama dan bacaan untuk oksigen terlarut yang sama. Satu kelas tu semua sama. Tetapi trik dia kat sini. Bila kamu tengok saya buat uji kaji secara online, kamu tidak boleh tutup kamera. Kamu kena on kamera. Okey? Tu syarat saya lah untuk kehadiran. Sebab untuk pemarkahan bagi uji kaji untuk lab semua ni, untuk paper lab ni, 70% datang daripada praktikal. Okey, 70% datang daripada praktikal. 30% datang daripada laporan yang kamu hantar. Okey, so untuk laporan yang kamu hantar tu, kamu buat macam mana sekalipun, markah dia paling tinggi dapat 30. Tapi markah untuk praktikal adalah markah yang paling tinggi, iaitu 70%. So 70% ni saya akan tengok kepada kalau secara online ni kamu hadir setiap masa, on webcam setiap masa, kemudian ambil bahagian dalam uji kaji yang saya akan buat nanti. So uji kaji yang saya akan buat nanti, saya akan direct ketiga-tiga ujian tu pada satu sampel air yang sama. Mungkin kali ni semester lepas saya dah ambil sampel air tasik, kelas yang lagi satu pun air tasik. Mungkin untuk semester ni untuk kamu mungkin saya akan ambil sampel air sungai. Okey. Tak ada apa-apa dah daripada saya. Cumanya untuk lab sheet ataupun layan makmal tu nanti saya akan bagi pada minggu depan. So kalau tak silap saya mungkin saya akan lead dululah untuk lab ni. So pada minggu kedua ni mungkinlah kalau dengan diizinkan Puan Sarimah dan Puan Farizat, saya akan buat lab terus pada minggu kedua, yang mana pada minggu kedua ni pada petang macam hari ni, semua orang akan hadir, buka webcam dan tengok apa uji kaji ataupun apa demonstrasi yang saya buat semasa saya buat uji kaji. Okey, dan markah 70% tu adalah secara kehadiran kamu dalam kelas ni. Okey, yang lambat, yang cepat tu nanti saya akan tengoklah pada recording yang saya akan buat. Okey, kalau dengan Puan Sarimah mungkin Puan Sarimah akan bagi tunjuk video macam mana nak buat, lepas tu data apa semua akan buat pengiraan. Tapi dengan saya tak, dengan saya akan tunjuk tiga-tiga. Mungkin makan masa yang
memang panjang lah, 1 jam lebih. Okay, alright. Lepas habis minggu depan dengan saya, ada jumpa lagi tak saya? Dah tak jumpa dah. Okay, dah tak jumpa dah. So yang dah tak jumpa tu akan saya bagi peluang kepada Puan Salimah dan Puan Farizan untuk carry on diorang punya lab. Sebab saya faham untuk pengiraan bagi lab hidrolik, lab structure sangat berat. Okey, saya rasa tak ada apa-apa dah daripada saya. Ya. Cik Wan nak tanya. Ya. Kiranya minggu depan pun kita akan online jugalah. Tak masuk lab kat PO lah. Ya, betul. Kenapa? Sebab ada yang positif, ada seorang hantar WhatsApp. Tapi saya rasa kelas sempat, cuma tak pasti kelas mana. Kelas B ke kelas E. Dia kena kuarantin. Start daripada hari ni lah. Okay, start daripada hari ni. So, kalau dia tak ada, tak syok. Dia kena semua ada, baru syok. Okay, tak apa. Jangan risau. So, minggu depan akan online lah. Tapi online tu semua akan tengok lah apa yang saya tunjukkan nanti. Dan untuk pengiraan bagi markah praktikal, nanti saya akan tunjukkan detail dia ataupun mungkin Puan Salimah boleh tunjukkan detail dia kat mana markah tinggi, kat mana markah rendah. Kamu punya leadership, kamu punya sensitivity, kamu punya cognitive level dia macam mana. So nanti Puan Salimah ataupun Puan Farizan yang akan handle. Okay, so Puan Salimah, Puan Farizan dia tak ada petang ni, tak silap saya. Okay, tak apalah. Okay, ada soalan lain ke? Cik Wan, kalau next week semua dah negatif, tak boleh masuk lab juga ke? Memang. Sebab kita tak nak sebab semasa kamu datang ke sini, ada satu hal lah kalau datang ke sini, ada yang datang lambat, ada yang datang cepat, tu tak apa. Tapi kita takut dengan siapa kawan-kawan kamu berjumpa. Saya faham tak sepenuhnya berada di kampus. Ada yang menyewa kat luar. So, tak tahulah macam mana. Tapi kalau nak datang juga, mungkin bolehlah dengan Puan Salimah ataupun Puan Farizan. Sebab pendekatan untuk buat lab hidrolik dan juga buat lab structure, kamu kena tengok barang tu depan-depan. Okay, dengan saya tak apa, recording jelas, bagus. Dan kamu boleh nampak sebiji-sebiji apa yang saya tunjukkan. Tapi kalau lab lain, saya tak pastilah. Okay, setakat ni saya buat lab secara online, semua okey. Okay, yelah masing-masing aku tiru kau tiru aku. Sebenarnya tak sama ada trik dia. So trik dia nanti saya akan bagi tahu minggu depan. Minggu ni tak boleh bagi tahu. Nanti bocor rahsia. Okay, Saya pun belajar daripada Puan Salimah juga dengan Puan Farizan. Okay, terima kasih. Okay, ada soalan lain? Nurdiana ke, Muhammad ke, siapa lagi ni? Nama Muhammad Irfan ke? Tak ada. Kalau tak ada, saya serahkan kepada Puan Salimah lah. Okay. Silakan Puan. Dekat ke nampak? Jauh pun. Nampak. Okey, terima kasih Cik Wan Ahmad Faizal atas penerangan yang telah diberikan berkaitan dengan makmal untuk DCC 40172 Jadi Cik Wan Ahmad Faizal telah explain pada pelajar lah berkaitan dengan situasi yang akan berlaku di makmal apa Miss Water Cik Wan? Ya. Okay, jadi saya mewakili makmal hidrolik lah di mana makmal hidrolik ni kita akan di mana kita ada dua orang pensyarah lah iaitu saya Puan Salimah dan juga Puan Sarifah yang akan handle makmal hidrolik dan struktur adalah Puan Farizan Jadi saya akan explain mengenai dengan perkara-perkara yang sepatutnya pelajar ambil tahu berkaitan dengan makmal hidrolik Jadi sebagaimana yang telah di-explain ataupun telah diterangkan oleh Encik Wan Ahmad Faizal tadi, di mana uji kaji yang akan dijalankan di makmal hidrolik adalah 3 uji kaji, iaitu
hydrostatic force, water jet, dan satu lagi adalah open channel, ya. Dan lab saya ni bersemuka, ya. Jadi pelajar-pelajar dikehendaki datanglah pada minggu hadapan ke makmal hidroliks. Awak tahu ke makmal hidroliks ni ada kat mana? Tahu? Tak pun. Tak tahu kat mana? Tak. Makmal bata pernah buat, makmal kayu. Bata pernah? So di hujung makmal bata tu, ya, kalau di hujung sana adalah makmal bata, ya, depan tu di hujung sekali adalah makmal hidroliks, ya. So you boleh datanglah ke makmal hidroliks di minggu hadapan lah, ya, mengikut kumpulan yang telah ditetapkan oleh Encik Wan Ahmad Faizal setelah pelajar-pelajar mendaftar, ya, dalam kelas DKA 4B, ya, untuk kursus DCC 40172 ni. Semua dah daftar ke belum ni? Semua dah mendaftar? Daripada 26 orang pelajar semua dah mendaftar? Ada yang tak daftar lagi? Ada 6 orang yang daftar. Belum. So mendaftar cepat, ya, sebab nanti kalau awak tak daftar maknanya awak tak berada di senarai kelas yang mengambil DCC 40172, ya, untuk kelas DKA 3B. So you kena daftar cepatlah, ya. Jadi sebelum Cik Wan Ahmad Faizal menyiapkan jadual, so you kena daftar dululah supaya awak tidak tercicir, ya. Kalau awak tercicir nanti awak kena buat sorang-sorang, ya. Jadi kita ada 3 uji kaji, iaitu hydrostatic force, ya, fluid mechanic tu tak ada, ya. Kita ada hydrostatic force untuk H1, H2 adalah water jet force, dan yang ketiga adalah open channel, ya. Jadi itu adalah merupakan 3 uji kaji yang akan dilakukan di makmal hidroliks, dan ketiga-tiga uji kaji ini akan disusun oleh Encik Wan Ahmad Faizal, ya, mengikut jadual di mana di sini kita ada lebih kurang 14 minggu ataupun 13 minggu kuliah, ya, untuk kita menyelesaikan ketiga-tiga uji kaji, ya. Tapi adalah dimaklumkan, ya, di mana kita perlu menyelesaikan ketiga-tiga uji kaji ini sebelum bercuti hari raya, ya, sebab takut pelbagai kemungkinan akan berlaku, ya, selepas cuti hari raya nanti. Maklumlah awak dah beraya mengata-ngata. Jadi kita di musim-musim pandemik ni kita beringatlah, ya, jadinya kita akan siapkan sebelum cuti hari raya. That means kita ada lebih kurang 6 minggu. Tapi jadual akan disusun mengikut 14 minggu lah, ya. Tapi kalau awak ada free ataupun saya free, jadi awak bolehlah call saya, ya, supaya awak boleh habiskan sebelum cuti hari raya. Jadi kita ada lebih kurang 6 minggu lah, ya, untuk kita selesaikan ketiga-tiga uji kaji, ya. Dan kalau kita katakanlah kumpulan A, B, C, ya, masuk makmal hidroliks minggu hadapan, kalau ada peluang untuk awak buat, katakanlah kumpulan A buat fluid hydrostatic force, ya. Kemudian kumpulan C buat open channel, sebab uji kaji ni tak berapa lama lah, ya. Jadi bila kawan awak kumpulan H1 tu dah siap, H3 pun siap, mungkin awak boleh twist lah, ya, maknanya dua-dua kumpulan ni dah boleh buat uji kaji hydrostatic force dan juga open channel. That means awak dah menyelesaikan 2 uji kaji, ya, pada minggu hadapan. Dan untuk water jet force tu agak lama lah, ya. Yang ini kadang-kadang 3 jam pun tak cukup, ya, untuk kita melakukan uji kaji. Jadi ini kena hold lah, ya. Jadi kalau sekiranya awak ada masa, awak boleh call saya lah, ya. Jadi di sini kita satu kumpulan lebih kurang 4 orang. Jadi awak ada lebih kurang 26 orang. Maknanya kita ada lebih kurang 6 kumpulan lah, ya. 6 kali 4, 24 ataupun 7 kumpulan, ya. Jadi kita kena selesaikan dalam tempoh 6 minggu tu lah, ya. Macam mana pun kita kena habiskan. Dan kalau ada kekosongan, saya boleh datanglah ke makmal hidroliks untuk kita melakukan uji kaji. Yang penting awak buat lab dulu, ya. Report tu awak boleh hantar kemudian, ya. Okey, so itu adalah merupakan uji kaji yang akan dilakukan lah, ya, di makmal hidroliks. Dan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Encik Wan Ahmad Faizal, jadi bila awak buat uji kaji, that means kita ada 70% adalah untuk kerja-kerja di makmal dan 30% lagi adalah merupakan report yang awak perlu hantar setelah awak melakukan uji kaji. So saya akan bagi tempoh lah ataupun masa untuk awak hantar awak punya lab report, ya. Okey, dan pada masa awak melakukan uji kaji di mana penilaian yang diberi di sini adalah 70%, ya, di mana 60% adalah kerja-kerja yang awak lakukan, ya, di mana kita ada rubrik kita, ya. Contohnya katakanlah awak perlu datang awal, pergi
kemudian kerjasama antara ahli kumpulan. Okey, kemudian tu apa lagi? Selain daripada tu banyaklah ya penilaian-penilaian lain yang kita akan nilai kepada pelajar ya. So dari segi kerjasama, dari segi persediaan awak ketika melakukan uji kaji ya. Jadi di sini bila saya tengok awak terkial-kial nak operate alat, maknanya awak tak bersedia lah ya. Jadi di sini saya akan tolaklah markah dari segi persediaan awal tu ya. Ataupun awak just buat kerja awak sendiri tanpa menghiraukan rakan-rakan awak yang lain, so tidak ada kerjasama antara ahli kumpulan, so di sini pun saya akan tolak markah. Kalau awak datang lambat pun saya akan tolak markah ya. Okey, so itu adalah 60%. Dan 10% lagi adalah dari segi safety. Safety di sini adalah bila awak datang makmal, awak kena pakai baju bengkel, kena pakai kasut, ya, pakaian yang bersesuaian, ya. Okay, kemudian awak kena follow awak punya prosedur macam mana nak melakukan uji kaji, the safety, ya. Ataupun cara awak nak meletakkan ataupun awak nak plug in ke, ya, biar je plug awak tu bersepah-sepah ke. Dari segi keselamatan kita akan nilai 10%. Yang lain tu adalah dari segi bagaimana awak melakukan uji kaji. Ya, so kita ada rubrik kita yang perlu kita follow dan penilaian akan diberi secara individu. Ya, jadi awak kena bekerjasama lah ya bila mana awak melakukan uji kaji sebab semua ni akan diberi penilaian. Ya, jadi kalau awak tak dapat markah, nanti akan menyebabkan grade untuk makmal ni akan berkurangan lah ya, ataupun tak dapat skor lah awak ya, disebabkan oleh awak tidak bekerjasama ya antara ahli kumpulan semasa melakukan uji kaji. Ya, jadi please lakukan kerjasama dan sebelum awak masuk lab, make sure awak fahamlah ya prosedur macam mana kita nak melakukan uji kaji. Ya, sebab lab sheet saya akan bagi awal ya secara soft copy. Ya, jadi dalam makmal hidrolik kita tidak ada menggunakan kertas ya, semua soft copy. Ya, jadi saya akan bagi prosedur secara soft copy. Sebelum awak masuk lab, pastikan awak baca dulu. Jangan bila masuk lab baru awak nak baca. Jadi jika sekiranya perkara ini berlaku, so markah awak akan ditolak lah ya, sebab awak tidak bersedia ya, semasa untuk melakukan uji kaji di makmal. Ya, jadi awak bersedia, baca dulu prosedur, dapatkan video-video yang awak rasa boleh membantu awak ya bila melakukan uji kaji di makmal. Awak boleh Google benda ni ya, ada dalam YouTube ke ya, tengok dulu uji kaji tu macam mana dilakukan. So bila awak masuk makmal, that means awak tidak tercari-cari ya, ataupun tak tahu macam mana nak mula. Ya, sebab saya hanya memantau kumpulan semasa melakukan uji kaji. So no explanation daripada pensyarah. Awak boleh tanya ya, tapi kalau banyak sangat tanya, that means awak tidak bersedia, di mana di sini akan mengurangkan markah awak lah. Ya. Jadi tolong bersedia, baca dulu prosedur, dapatkan video-video yang bersesuaian untuk uji kaji yang awak akan buat pada hari berkenaan, dan bila datang ke makmal terus pergi kepada alat untuk awak melakukan uji kaji. Ya, dan terus buat. Tak perlu nak tunggu saya. Saya akan pergi kepada setiap kumpulan untuk saya ambil attendance. Ya, supaya saya boleh tahu pelajar apa yang membuat uji kaji berkenaan pada hari tersebutlah ya, sebab saya nak bagi penilaian. Ya, jadi awak terus pergi ke alat, terus buat uji kaji. Boleh faham? Faham ke? Faham puan. Faham ya, dan jangan datang lambat dan pastikan semua ahli kumpulan dah berada di makmal baru awak boleh mulakan uji kaji. Tak cukup ahli kumpulan, jangan buat. Ya. So pastikan awak punya ahli kumpulan cukup dahulu. Kalau ada 4 orang lah kena ada ya sebelum awak boleh memulakan uji kaji. So di sini ini kerja di mana ketua kumpulan bagi kumpulan berkenaan kena bertanggungjawablah kepada ahli-ahli dia. Ya. So kalau lambat, semua lambat. Bila semua lambat, semua kurang markah. So make sure kena ada kerjasama ya antara ahli kumpulan supaya tidak ada yang datang lambat ya. Kemudian perlu kepada pakaian-pakaian yang bersesuaian bila berada di makmal, dan terus buat uji kaji ya bila awak sampai di makmal tanpa menunggu saya lah. Ya, jadi saya tak akan buka mulut lah. Saya akan perhati je awak buat makmal. Saya tengok dan saya nilai. Itu saja. Ya. Jadi bila awak dah buat uji kaji di mana prosedur tu dalam soft copy dan spreadsheet untuk awak key in awak punya data pun dalam bentuk soft copy. Jadi kita di sini mengamalkan paperless ya.
Jadi tidak ada kertas-kertas untuk awak conteng, nak lukis ke, nak buat jadual untuk awak letakkan data, sebab semua tu dah kita beri. Just bila awak buat uji kaji, awak dapat result, awak key in sahaja data berkenaan dan lepas tu awak kira. Ya, dan awak kira pada waktu makmal di mana saya akan semak sebelum awak keluar makmal, ya, dan pastikan kiraan awak tu betul lah. Ya, tu sebab saya suruh awak study dulu, ya, sebelum awak masuk makmal. Awak kena faham macam mana uji kaji dilakukan dan bagaimana untuk awak melakukan kiraan supaya awak boleh menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dalam lab sheet berkenaan. Ya, so jadual tu kena penuh lah sekurang-kurangnya 1 ataupun 2 sampel. Ya, saya nak awak tahu macam mana nak mengira, yang lain tu awak boleh buat di rumah. Okey. Boleh follow saya punya cara? Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. So kalau tak boleh masuk makmal lah, ya. Jadi awak kena follow dan yang penting awak dah study dulu, ya, study dulu, jangan bila sampai ke alat awak dah tak tahu nak buat apa, baru nak baca ke, baru nak download awak punya prosedur, ya, punya spreadsheet. Itu saya tak sukalah. Ya, maknanya tidak ada awak tak bersedia untuk masuk ke makmal untuk melakukan uji kaji, ya. Jadi pastikan awak bersedia terlebih dahulu, ya, dan masuk lab mestilah awal, ya, kelas awak pukul 2 ni. Jangan ada yang lambat, tertidur lah, apalah. Kalau awak maklumkan pada saya lebih awal, ya, jangan masuk makmal semua tertunggu-tunggu awak tak sampai. Okey, so dan make sure awak yang ditetapkan lah, ya, sebelum masuk tu scan dulu MySejahtera yang terdapat di dalam, ya. So tangan awak tu kita ada sanitizer untuk awak cuci, ya, tapi awak dah melakukan uji kaji ataupun sebelum awak melakukan uji, ya. Jadi kita kena supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak, sebab sekarang ni musim pandemik, kita cuba elakkan daripada kejadian-kejadian yang tidak diingini. Doa dulu sebelum masuk makmal tu. Boleh tak? Boleh pun. Dan awak bawa pada hari kejadian. Yang kata tak bawa lah, terlupa lah, tak tinggal. Ya, siapa yang tertinggal, nanti lepas raya awak datang sorang-sorang. Ya, okey. So bawa-bawalah peralatan, ya, dan satu kumpulan kurangnya mesti ada 2 laptop, ya. Awak buka awak punya prosedur, ya, ataupun kaedah uji kaji, dan satu lagi adalah digunakan untuk data, ya, bila awak selesai melakukan uji kaji, so kena key in dia punya data dalam spreadsheet. Semasa awak melakukan uji kaji dia. Boleh. Hari uji kaji awak lakukan untuk awak hantar secara manual. Itu awak kena print, ya, dan jawapan awak adalah bertulis tangan, bukan bertype, ya, sebab kita ada banyak soalan-soalan yang akan ditanya, ya, berkaitan dengan uji kaji yang related, so you print kemudian ditulis tangan, ya. Okey, boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh pun. Boleh itu nanti sampai hari itu tak boleh, tu yang saya geram tu kadang-kadang, ya. Bila sampai hari yang boleh itu kadang sekepin je dia hantar. Ya, contohnya katakanlah, ya, spreadsheet, ya, di mana awak perlu key in kat sini. Cik Wan. Ya. Kalau nak share boleh tutup tak Cik Wan? Oh, ya. Saya stop presenting dulu. Okey.
saya tak boleh share ni? Pasal Cik Wan. Internet dia kadang-kadang slow. Slow je. Tak keluar lagi. Boleh keluar tapi slow sangat. Lambat Memang lambat. Okey, dah. Nampak? Kau nampak tak ni? Kelas nampak? Nampak. Nampak poin. Nampak ya. Jadi ini adalah merupakan contoh spreadsheet yang awak kena key in lah. Awak kena letak di sini hari apa, tarikhnya bila awak start lab dan sebagainya kat sini, dan juga nama ahli kumpulan. Ya. Dan awak punya report di sini adalah secara individu. Ya, individu. Okey, jadi nama yang ke atas ni mestilah nama kepada pemilik laporan berkenaan lah ya. Jangan awak ambil kawan awak punya, just awak print, kemudian tu awak hantar. Itu saya tak suka. Nampak sangat awak meniru, pemalas ya. Jadi awak letakkan nama awak adalah nombor 1 dan yang lain-lain tu adalah nama ahli kumpulan ya, bersama sekali dengan awak punya registration number. Okey, kemudian di sini adalah nama lecturer, saya Puan Sarimah dan juga Puan Sarifah ya, yang akan memantau awak ya semasa melakukan uji kaji. Ini spreadsheet untuk awak key in markah ya. Okey, kemudian ini item-item yang kita akan nilai lah ya, di mana di sini ya, collection data kita ya, pengiraan ya, taburan data kita ya, cara awak present macam mana, analisis, respon terhadap soalan dan juga conclusion ya. So perkara-perkara ni semua ada markah dia kalau perhatikan kat sini ya. Jadi kalau awak hantar lambat, kita akan tolak markah lah ya. Okey, so kalau meniru di sini, ini pun kita akan tolak markah. Ya, kalau nak meniru pun agak-agak lah ya, jangan titik kawan awak letak, awak pun letak titik juga. Ya, itu selalu berlaku ya. Kawan salah letak 10, awak pun salah letak 10. Satu kumpulan buat macam. Okey. So ini adalah perkara-perkara yang perlu awak jawab lah ya bila mana kita menyelesaikan kita punya report ya, untuk awak hantar kepada saya. Okey, ini adalah experimental data untuk hydrostatic force. Okey, so data-data di sini awak key in semua ni ya. Okay, bila awak dah key in, kita ada calculation, pengiraan. So semua ni awak kena lengkapkan ya. So kita lengkapkan dan kiraan ini, dan sebelum awak keluar makmal, 1 ataupun 2 sampel di sini perlu awak selesaikan sehinggalah ke percentage error. Yang lain-lain tu awak boleh sambung kat rumah ya. Okay, begitu juga dengan yang fully immerse kat sini, mungkin 1 ataupun 2 contoh kiraan awak kena tunjuk kat saya, dan contoh mengira di sini awak kena sertakan. Ya, so kalau awak tak letak di sini mungkin awak akan kekurangan markah. Dan juga conclusion. Ada banyak soalan kat sini. Jangan awak tinggal je kat sini. Jangan tiru kawan awak punya. Ya, awak boleh dapatkan jawapan-jawapan ni daripada bahan-bahan bacaan berkaitan dengan hidroliks lah. Ya. Jangan tiru. Jangan tiru ya. Saya kalau dapat tiru kan saya pangkah je semua. Okey ya. Okey, dan mesti ada bahan rujukan. Bahan rujukan ni adalah reference ya bila awak menjawab soalan-soalan yang dikemukakan kat sini. Okey, boleh? Okey ke? Hello. Senang je. Okey ya. Ada apa-apa soalan setakat ni? Ada soalan. Ini cara kita memberi markah ya. Student prepare ya, kemudian ability kita follow ya, demonstrate alat tu boleh ke tak boleh ya, perlu kepada assistant ataupun tidak, semua ni akan diperhatikan. Teamwork, leadership ya. Kemudian dari segi satu lagi adalah keselamatan ya. Keselamatan tu maknanya cara kita melakukan berpakaian ya di makmal ya, selamat ke tak selamat, cara untuk kita mengendalikan alat macam mana kat makmal, itu 10%, dan yang ini adalah 60% ya, 60%. So kita ada hydrostatic force, open channel dan juga water jet. Okey, ada apa-apa soalan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Student ada soalan? Ada, okey. Boleh follow saya punya role dalam makmal hidroliks. Lagi InsyaAllah boleh Puan. Kalau datang makmal tu, janganlah lenggang kangkung, tak ada bawa apa-apa, pen pun tak, pen tak payah pun tak apa. Bila awak nak mengira tu kena ada pen lah ya. Okay, kemudian tu kalkulator tu penting ya. Jangan tinggal awak punya kalkulator, sebab itu adalah awak punya mesin
otak awak tu. Kalau tak ada kalkulator macam mana awak nak mengira ya? Boleh awak kira angka-angka yang besar-besar tu tanpa menggunakan kalkulator ya. Jadi make sure awak gunakan kalkulator lah, bawa awak punya kalkulator ya ke makmal hidrolik ya, supaya awak boleh melakukan kiraan. Dan report awak adalah 30% ya, yang tadi yang saya tunjuk tadi, report awak tu 30%. Semasa awak melakukan kerja-kerja di makmal adalah 60%. Dari segi keselamatan adalah 10%. Ya, cukup 60 campur 10 campur 30, totalnya adalah 100%. Ya. Jadi kalau awak tak dapat nak attend makmal, jangan saya pula cari, awak tak buat lagi, awak ni ke mana, pasal apa tak datang makmal. No. Ya. Jadi kalau awak tak datang, saya biar je. At last, awak akan fail khusus ni. Itu je. Okey. Saya tak akan cari ya. Awaklah kena cari saya seorang, awak ramai, mana saya kenal siapa yang datang, siapa yang tak datang kan. Jadi awak kena cari saya sekiranya awak tak dapat attend ataupun nak ulang uji kaji itu bersama-sama dengan kumpulan yang lain pun tak ada masalah. Ya. Tapi awak kena buat makmal. Kalau awak tak buat, awak tak ada makmal. Ya. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada soalan? Puan, Ya. minggu depan kalau saya mula dulu boleh? Saya mula dulu. Tak ikut ni ke? Sebab tak syok kalau ada yang tertinggal. Mesti minggu depan ada yang tertinggal juga nanti. Kalau kita buat elok 3 grup, 4 grup, tiba-tiba ada yang biasanya macam tu lah. Ya. Itu macam mana dia punya jadual? Mungkin kelas ni akan mula pada minggu yang ketiga. Minggu kedua tak boleh buat Cik Wan sebabnya kita ada 6 minggu je. Lepas raya kemungkinan besar pelajar-pelajar tidak tak datang tu. Bukan tak datang. Datang mungkin kena lockdown ke? Berlakunya Okey. kita tak boleh nak jangka benda ni kan. Sebab dia dah balik beraya, mengata-ngata seronok beraya kan. So minggu depan saya buat dululah untuk satu kelas ni. Kelas. Untuk lab saya. And then Puan Salimah sambung pada minggu yang ketiga. Minggu ketiga? Minggu ketiga ya. Ya. Minggu depan saya akan ambil semua sekali, semua kumpulan ni, dan lepas tu tak ada dah giliran saya. Giliran saya sekali je seminggu. Cik Wan akan susun timetable tu macam itulah. Ya. Okey, so minggu depan Cik Wan ambil semualah. Ya, betul. Minggu yang ketiga tu mungkin boleh bagi separuh Puan Farizan, Puan Salimah ambil separuh. Boleh. Okey. Okey, ada apa-apa lagi Cik Wan? Tak ada, itu saja. Ya. Kelas macam mana? Okey ke tak okey? Dia orang okey je. Okey je. Okey je. Jangan tak sabar nak masuk lab tu. Sabar nak masuk lab. Kenapa? Dah lama sangat duduk dekat rumah, duduk kat hostel. Ya. Okey. So kalau tak ada apa-apa, kita berhenti setakat ni dululah ya. So apa-apa hal nanti kita akan jumpa di makmal hidrolik pada minggu yang ke 21 lah, bermula 21 hari bulan. Ya, Cik Wan Ahmad Razak 21 ya? Betul. Ya, Ya betul. Okey. So nanti saya akan bagilah ya kita punya prosedur dan juga spreadsheet untuk awak key in awak punya data dalam group nanti ya. Dalam link dan awak ambil lah ya, masing-masing ambil dan cuba study terlebih dahulu ya sebelum awak masuk makmal pada 21 hari bulan. Okey, ada apa nak tanya? Tak ada? Sebagai panduan, saya ada attachkan dalam grup WhatsApp jadual makmal lah. Untuk diorang masukkan sendiri nama kumpulan, ahli kumpulan, siapa nak dengan siapa. Penting tu sebenarnya. Yang penting 4 orang sahaja satu. Ya, betul. 4 orang sahaja satu kumpulan. Okey, tak ada apa-apa daripada saya. Okey, so saya pun dah tak ada apa-apa. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita berhenti setakat ni dulu. So, Assalamualaikum. Kita jumpa pada 21 hari bulan. Okey. Okey, thank you.
Okay, terima kasih semua. Minggu depan jangan lupa saya akan bagi link awal-awal lah, mungkin dalam 1.50 untuk korang masuk dan standby. Okay, lepas tu korang akan ikut tengok dan join bersama dengan saya untuk buat ujian kualiti air, 3 uji kaji serentak, dan kamu akan dapat result yang sama untuk hari itu. Okay, minggu depan saya akan bagi link lah, okay, dalam Google Meet. Okay, sekian, terima kasih. Boleh bersurai. Terima kasih Cik Wan. Terima kasih Encik Wan. Terima kasih Puan Salimah. Terima kasih Encik Wan. Okey, semua. Adik Dewan, bye. Bye. Okay, sama. Bye. Dalam toilet tu bergema sangat bunyi. Imran. Nasib baik dalam bilik. Okay, boleh bersurai. Saya pun nak bersurai juga ni.